Okey, kita masuk pula bahagian C. Okey, untuk bahagian C, dia akan ada soalan 26 dan juga soalan 27. Tapi hanya jawab satu soalan sahaja dalam bahagian ini. Pelajar kena faham, dalam 3 topik yang kita belajar, at least pelajar kena kuasai 2 topik. Sebab dekat bahagian C ni, dia akan hanya keluar 2 topik je. Kalau pelajar faham, dia menguasai topik asas nombor dan juga kebarangkalian. So, tiba-tiba keluar asas nombor tak keluar, keluar kebarangkalian. Tu dah memberi peluang kepada pelajar untuk jawab soalan kebarangkalian. Tapi, tidak dinafikan juga ada pelajar dia kuasai set. Dia boleh jawab soalan set. Tapi kalau pelajar dia kata dia nak try dua-dua. Boleh jawab dua-dua soalan kalau ada masa. Dan nanti cikgu akan tanda dua-dua. Tapi dia akan pilih mana yang tertinggi di antara dua soalan tersebut. Okey, kalau kamu tengok soalan 26 ni, soalan dia adalah berkaitan dengan topik set. So bila topik set, dia kata kita baca dekat sini. Satu kaji selidik dilakukan untuk menentukan jenama roti yang dibeli oleh 30 orang pelanggan di sebuah kedai serba Diberi bahawa set semesta pelanggan di kedai serba maksudnya ni set semesta dia lah. Okey. Okey, set semesta dia 30 orang. P adalah merujuk kepada pelanggan yang membeli roti jenama P. Q adalah pelanggan yang membeli roti jenama Q dan R pelanggan yang membeli roti jenama R. Okey. So, dia kata raja sebelah menunjukkan gambar raja van dan bilangan pelanggan yang membeli roti dengan keadaan H, K dan M ialah pemala. Okey, dia kata 15 orang pelanggan membeli roti jenama P dan 10 orang pelanggan membeli roti jenama Q. Bukan roti sebenarnya. Okey. So, bila dia kata 15 orang pelanggan membeli jenama P. Okey, roti jenama P. So, pelajar hanya fokus bahagian ni sahaja. P sahaja. Okey, semua dekat P ni. Okey, tak payah tengok yang lain. Walaupun R ni berada dalam P, so masih lagi dikira sebagai P lah. Sebab dia dalam R. Dalam R tu dalam P. Okey, so jadinya nanti kita kata bahawa dia bersamaan dengan 15. Lepas tu berkata 10 orang pelanggan membeli roti jenama Q. Okey. So 10 orang pelanggan membeli roti jenama Q, maksudnya kita hanya fokus dekat roti Q sahaja. So yang dalam bulatan Q sahaja. Ni je yang dalam bulatan Q. Jangan sibuk pergi tempat yang lain. Kita tengok Q sahaja pelajar. Pelajar ni kadang-kadang dia keliru. Tapi sebenarnya dia faham. Cuma dia macam, nak tambah ke tidak? Tak. Bila dia kata Q, maksudnya kita hanya fokus pada bahagian Q sahaja. So kita tengok soalan. Dia kata cari nilai H. Okey, nilai H. H berada dalam mana? H berada dalam kawasan Q. Tadi dia dah kata Q ada berapa orang pelanggan? 10 orang. So jadinya pelajar akan buat H tambah 3 sama dengan 10. Bila kita nak H, maksudnya kita 10 tolak 3, dapatlah H tu sama dengan 7. Dapat kan? So tulis siap-siap dekat sini. H ni sama dengan 7. Supaya nanti kamu tak keliru bila nak kira kan. Okey, itu soalan A1. Kita tengok soalan A2. A2 kata cari nilai K. Okey, nilai K. Nilai K berada dalam mana? Okey, nilai K ni berada dalam R. Tapi ada ke dia bagi nilai R? Tak. Dia bagi dalam kotak P. So, jadinya bila dia bagi dalam kotak P, kita boleh sambah semua yang ada dalam kotak P. Iaitu 3 tambah 7 tambah K sama dengan 15. So, kita akan ada 3 tambah 7 tambah K sama dengan 15. So, bila kita nak K sahaja, kita pindahkanlah 3 dengan 7. 3 tambah 7, 10. Jadinya 15 tolak 10. K sama dengan 5. Simple kan pelajar kan? So, kita tulis siap-siap. K ni sama dengan 5. Boleh tak kita nak cari nilai M? Boleh sangat-sangat. Sebab apa? Dia dah mention bahawa dekat sini ada 30 orang pelanggan pelajar. Maksudnya keseluruhan set semesta ni bersamaan dengan 30 orang. So, jadi kita tambahkan. 7 tambah 3 tambah 7 tambah 5. Okey, 7 tambah 3, 10 tambah 7, 17 tambah 5
adalah 22. So maksudnya orang yang beli roti jenama P, Q dengan R ni hanya 22 orang je. Jadinya yang M ni dia tak beli langsung roti. Okey, jenama P, jenama Q dengan jenama R. So jadinya total ada 30. Kita tolak dengan 7, tolak 3, tolak 5, tolak 7. So kita akan dapat berapa? 7. Kat sini kita tadi dah kira, tadi dapat 22. So 30 tolak 22 bersamaan dengan 8. So M tu nilai dia adalah 8. So tulis siap-siap, nilai M kat sini adalah 8. Okey, lepas tu pula soalan B pelajar dia kata apa? Cari bilangan pelanggan yang tidak membeli roti jenama R. Okey, dia tak beli roti jenama R. Maksudnya dekat sini R prime. Okey. Tetapi membeli roti jenama P. Tapi dia beli roti jenama P. Maksudnya apa dekat situ? Kesatuan ke persilangan? Dekat situ bila nampak perkataan tetapi, so dia dikira sebagai persilang dengan P. So jadinya kalau kita ada bukan R bersilang dengan P. Yang mana bukan R? Bukan R dekat luar semua. Nak mudah kalau pelajar lupa. Ingat tak saya dah ajar nombor kan? 1, 2, 3, 4, 5. Bukan R. So bukan R kita ada 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. Kita ada P. P kita ada 2, 3, 4. 2, 3, 4. Bila dia bersilang, maksudnya nombor yang sama apa? Nombor 3. Nombor 2. So kita tengok nombor 2 dengan nombor 3 berapa bilangannya? 3 dengan 7. Maksudnya kita tambahkan 3 tambah 7. Dapatlah dia punya bilangan iaitu 10. Simple kan pelajar kan? Lepas tu soalan B juga, dia nak cari bilangan juga tapi membeli satu jenama roti sahaja. Dia membeli satu roti saja. Dia tak beli 2, dia tak beli 3. Kalau kita tengok pada gambar Raja Van ni pelajar, yang membeli 1, 2 atau 3 yang mana? Macam mana kita kira dia sebagai satu saja? Okey. Kalau kamu tengok kat sini, yang tengah-tengah ni dia bergabung betul? Dekat sini maksudnya dia beli P dan juga Q. Dia bukan beli satu je. Dia tak beli. Dia beli 2. So tak boleh. So yang ini dikira sebagai dia beli satu. Dia beli roti Q sahaja. Roti P pula. Dekat sini sahaja yang dikira dia beli roti P. Tapi R ada ke dia beli satu? Tak ada sebab siapa beli roti R, dia juga beli roti P. So jadinya kita tak boleh ambil 5 ni. So kita kena exclude nombor K ni. Okay, tak boleh lah 5 ni. Sebab kalau dia beli R, confirm dia beli P. Maksudnya yang kita boleh ambil 7. Okay, dia beli at least satu roti betul? 7 dengan 7. So 7 tambah 7. 7 tambah 7 dapatlah 14 jawapan dia. Mudah kan pelajar kan? So tapi bahagian ni pelajar kena faham betul-betul apa yang dia nak. Okey, dia nak adalah membeli satu jenama roti sahaja. Okey, kita habis soalan 26, kita masuk soalan 27. Okey, kalau tengok betul-betul pelajar, soalan 27 ni adalah berkaitan dengan kebarangkalian pelajar. Okey, kalau kita tengok jadual 1 menunjukkan bilangan murid lelaki dan perempuan bagi tingkatan 4 dan 5 yang mengikuti lawatan ke Kuala Lumpur. Okey, kalau soalan macam ini pelajar, saya lebih prefer untuk kamu buat gambar raja pokok. Sebabnya kamu akan faham, lebih kamu nampak lebih jelas. Okey, macam mana kita nak buat gambar raja pokok? Okey. Pokok yang pertama adalah untuk pelajar form 4. Okey. Maksudnya lelaki form 4, perempuan form 4. Berapa kebarangkalian lelaki form 4? Kamu tengok berapa kat sini bilangan lelaki form 4? 11. Total ada berapa? 11 tambah 8 ada 19. Maksudnya 11 per 19. Manakala perempuan pula kebarangkalian dia adalah 8 per
19. Ini adalah untuk part yang pertama. Maksudnya bilangan yang akan pergilah. Kita ada lelaki, ada perempuan. Lepas tu kita ada pokok yang seterusnya melibatkan pelajar form 5. Disebabkan ada pokok yang pertama tadi, so dia akan ada yang kedua. Dia akan sambung kat sini pula. Okey. Dia juga akan ada dekat sini juga. Maksudnya dia ada dua pokok sebab ni adalah level yang kedua. So dia adalah meliputi lelaki form 5, perempuan form 5. Kita ulang balik kat sini, lelaki form 5, perempuan form 5. Berapa bilangan lelaki form 5? 7. Total 9 tambah 7, 16. Makanya dia punya kebarakan adalah 7/16. Maka perempuan akan jadi 9/16. Yang bawah ni kita ulang je lah balik. 7/16 dengan 9/16. Barulah kita boleh jawab soalan. Nampak tak kat sini? Nampak kan belajar? Dia kata cari kebarangkalian bahawa kedua-dua murid yang dipilih ialah lelaki. Dia nak lelaki. So kalau kita tengok gambar raja pokok ni, dia akan bermula kat sini. Dia pergi ke lelaki. Lelaki form 4. Lepas tu dia pilih lagi lelaki. So nilai apa yang kita nak ambil? Kita ambil nilai ni lah. Dengan nilai ni. Kita nak buat apa? Kita kena darabkan pelajar. So 11/19 darab dengan 7/16. Okey, so dekat sini pelajar kena kira lah berapa jawapan dia. Okey, so saya kira kejap. Okey, 11/19 darab dengan 7/16. Okey, darab 7/16. Okey, dapat 77/304. Ataupun satu cara lagi, kalau pelajar tak nak buat gambar raja pokok tapi pelajar faham. Okey, dia nak kedua-dua murid. Pelajar tak nak buat gambar raja pokok, pelajar terus je buat kat sini. Dia terus je buat kebarangkalian. Okey, dia nampak ni. Pelajar form 4, lelaki 11. So maksudnya kita nak cari kebarangkalian ni, kita akan buat 11/19. Perempuan pula dapat 8/19. Sama juga dekat sini. 7/16. Yang ni akan jadi 9/16. Disebab dia nak dua-dua lelaki, dia terus je ambil 11/19 darab dengan 7/16. Pun boleh, tak ada masalah sebab dia adalah benda yang sama. Cuma kalau gambar raja pokok kita nampak lah. Okey, dia pilih lelaki pertama, lepas tu dia pilih lelaki lagi yang kedua. Kita akan nampak dia punya pergerakan dekat situ pelajar. Okey. So kita jawab soalan yang kedua pula. Okey, soalan yang kedua dia kata kedua-dua murid yang dipilih ialah perempuan. So kalau kita tengok gambar raja pokok kita, dia nak perempuan. So kita gerakkan dulu yang pertama, perempuan. So kita ada 8/9. Lepas tu dia nak perempuan lagi form 5. Form 5 pun perempuan. So kita ada 9/16. So kita darabkan 8/19 darabkan dengan berapa perempuan? Form 5 9/6. 16. So tekan je lah kalkulator. 8/19 darab dengan 9/16. So kita akan dapat 9/38. Okey, bila macam ni operasi dia memang darab pelajar sebab dia adalah apa? Dia nak perempuan form 4, perempuan form 5. Okey, so seterusnya pula dia kata soalan yang ketiga. Seorang murid perempuan daripada tingkatan 4 dan seorang murid lelaki daripada tingkatan 5 dipilih. Kita ambil lah kebarangkalian form 4 perempuan. Berapa kebarangkalian form 4 perempuan? 8/19. Kita tulis 8/19. Darab dengan dia nak lelaki tingkatan 5. Lelaki berapa tingkatan 5? 7/16. And then kita tekan kalkulator. 8/19 darab dengan 7/16. Kita akan dapatlah 7/38. Tak susah kan belajar kan? Pelajar kalau nampak je sudah ni, sebenarnya pelajar boleh dapat skor mudah je untuk soalan ni. Okey, so kita tengok soalan seterusnya B.
Jika seorang lelaki daripada murid tingkatan 5, daripada tingkatan 4 dan 3 orang murid perempuan daripada tingkatan 5 turut serta dalam lawatan tersebut. Nampak tak? Dia ada edit. Okey, pelajar form 4 lelaki ditambah 1. Pelajar form 5 ditambah perempuan 3 orang. So jadinya keberangkaian kita dah berubah. Pelajar lelaki ditambah 1. Dekat form 4, form 5 ditambah 3. So jadinya dekat sini kita dah akan ada keseluruhan yang baru untuk form 4 dan juga form 5 dan juga keberangkaian lelaki pun berubah dekat form 4. Keberangkaian perempuan dekat form 5 pun berubah. So kita tulis je dekat tepi dia pelajar. Maksudnya kita ambil sebelah sini pula. Kat sini kita akan ada yang baru, kita tulis baru. So 12 tambah 8 jadi 20. Dalam perempuan kita ada 8/20. Dekat sini pelan kita tulis yang baru. Ini keberangkaian yang barulah. Lelaki dia sama 7 tapi keseluruhan dia berubah. 9 tambah 3, 12 tambah 7, 19. So yang dekat sini akan jadi 12/19. Okey, barulah kita boleh jawab soalan dia nak. Kedua-dua murid yang dipilih ialah lelaki. Maksudnya lelaki form 4, lelaki form 5. So berapa ke lelaki form 4? 12/20. Lelaki form 5 7/9. So buatlah 12/20 darab 7/19. Tekan kalkulator pelajar. 12/20 darab dengan 7/19. Kamu akan dapat 21/95. Okey, lepas tu jawab soalan yang B kedua pula. Kedua-dua murid yang dipilih ialah perempuan. Kita tengok perempuan form 4 ada berapa keberangkaian yang baru je? 8/20. Keberangkaian baru untuk perempuan form 5 pula 12/19. Kita tulis 8/20 darab dengan 12/19. So jadinya pelajar tekan kalkulator 8/20 darab dengan 12/19. Kita akan dapat 24/95. Pelajar nampak tak? Sebenarnya dekat sini. Tak susah pun sebab soalan keberangkaian ni kalau pelajar faham apa yang dia minta. Sebenarnya pelajar keliru sebenarnya nak jawab keberangkaian ni. Tapi kalau kamu nampak dekat sini apa yang saya dah tunjukkan dekat kamu, hopefully untuk periksa nanti kamu dapat menjawab dengan sebaik-baiknya. All the best to all of you. Saya doakan semoga kamu semua berjaya dan memperoleh result yang terbaik antara yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semoga ilmu yang saya berikan memberi manfaat untuk anda.